Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. So hari ni adalah hari untuk kisah seram Ketot. Tapi sebelum tu, bagi hampa yang baru dekat channel aku, jangan lupa untuk tekan button like, subscribe dan juga notification bell kalau hampa suka dengan konten yang aku buat. So hari ni, bagi hampa yang dah follow video aku yang lama-lama, hampa mesti tahu yang aku bekerja sebagai seorang kerani di company logistik, company lori kan. So hari ni kisah seram kita bertemakan bertemakan driver lori. Tapi bukan company aku lah, company lain lah. Company aku kebanyakan driver kita semua yang beriman. Tu hantu tak mau kacau. Dah. Okay, without further ado, let's start our story. Assalamualaikum semua. Nama aku Syamiza. Kisah kali ni adalah pengalaman daripada kawan suami. Kisahnya macam ni. Setahun yang lepas, aku pindah rumah daripada Pahang ke Kuala Lumpur sebab suami aku dapat kerja baru dekat sana. So, suami aku ni pun sewalah lori dengan kawan dia. Aku gelarkan kawan suami aku ni sebagai Mi. Pada hari berkenaan, aku, suami dan Mi bertolak daripada Kuala Lumpur dah petang. Kami bertiga naik lori je. Dari mula bergerak tu, aku dah mula pelik dah. Kenapalah si Mi ni bawa lori slow sangat kan? Padahal time tu lori kosong lagi. Tapi aku decide nak diamkan je lah. Sampai saja rumah aku time tu dah malam. Bila dah siap munggah barang, suami aku pun ajak pergi makan dulu sebelum bergerak balik ke Kuala Lumpur. Dah siap makan tu, dalam perjalanan balik, kami ada lalu satu jalan, iaitu Jalan Lama Bentong ke Genting Sempah. Sebelum sampai Genting Sempah, ada satu tok kong Cina kecil yang dibina betul-betul dekat tepi jalan, tepi lereng bukit. Lepas je lalu dekat tok kong ni, aku nampak Mi mula main lampu tinggi rendah. Bila sampai selekoh je, Mi pasang lampu tinggi. Lepas selekoh, lampu rendah balik. 2-3 kali dia buat macam tu. Aku mula terfikir, orang bawa lori memang macam ni ke? Atau sebenarnya si Mi ni, dia ada nampak something? Aku pandang suami yang duduk dekat tengah. Aku tengok dia pejam mata. Lena lah tu. Aku pandang Mi balik. Tiba dia tanya aku, Hang tak nampak apa-apa ke Miza? Nampak apa ni? Loh, takkan hang tak nampak? Benda sikit punya jelas terbang dari bawah ke atas. Pakai baju putih, rambut merebang macam hantu Kak Limah. Takkan hang tak nampak? Aku pun cakap lah aku tak nampak. Lagipun aku ni jenis bukan yang hijab mata terbuka. Memang susah nampak benda macam tu. Aku tanya lagi, yang main lampu tadi sebab benda tu kah? Dia kata, lah. Sampai 2-3 kali keluar. Tiba-tiba, suami aku menyampuk. Ini memang tempat dia. Dulu masa abang ulang alik dan jumpa sayang, selalu terserempak benda lah tu. Dah memang kawasan dia. Suami aku pun cerita lagi. Dia beberapa kali nampak benda tu masa ulang alik jumpa aku. Disebabkan dia ni biasa balik malam. Selalu dekat tepi highway kawasan rumah orang asli tu, dia nampak orang berdiri sambil lambai tangan. Tapi kepala tak ada. Lagipun tengah malam kan, siapalah nak duduk dekat situ dalam gelap. So suami aku ni buat tak tahu je lah bila nampak benda tu. Memandangkan Mi ni bawa lori, dia kata memang selalulah nampak benda tu. So aku suruhlah si Mi ni buka cerita. Mi kata dia ni memang jenis suka cuba jalan baru kalau hantar barang jauh. Walaupun hantar barang tempat sama, tapi suka ikut jalan yang berbeza. Satu hari ni, Mi balik daripada Johor, lalu ikut jalan Negeri Sembilan. Mi kata jalan tu lagi teruk dari jalan Bukit Tangga selekoh dia. Tapi dia tak tahu kat mana. Dia bawa lori seorang je, time tu tak ada kawan. Masa tu dah nak masuk tengah malam. Sampai je dekat satu selekoh ni, dia ada nampak 2 orang budak pakai baju kurung tengah main tepi jalan. Mula tu si Mi ni buat tak tahu je lah. Sampai lagi satu selekoh, dia nampak lagi budak 2 orang tu. Makin lama makin jelas. Sampai selekoh yang ketiga, Mi nampak lagi budak tu main tepi jalan dengan baju kurung yang sama. Lepas tu, hampa tahu apa berlaku? Budak tu pandang ke arah Mi yang tengah bawa lori. Masa tu barulah Mi fikir, memang sah ni bukan orang. Kalau aku kah first time nampak tu aku kata bukan orang dah. Mana ada budak-budak main tengah malam tepi jalan.
Lepas sedar yang tu bukan orang, tiba-tiba Mi rasa badan dia jadi kerah. Tak boleh nak pijak brek. Susah nak kawal lori. Dah lah tepi tu gaung. Tak ada orang yang lalu kawasan tu pula. Masa tu Mi memang dah tak fikir banyak. Dia fikir mati lah. Dalam hati ni memang duk mengucap panjang dah. Tak pernah sampai menangis bila jumpa benda tu. Tapi kali ni dia kata ayak mata sampai boleh berenang lah. Oh, hebat tu. Dia cuba kawal lori. Mi cuba untuk tekan kaki dia guna tangan untuk tekan brek lori sebab punyalah takut masa tu. Badan kerah tak boleh gerak. Surah apa pun Mi tak ingat time tu. Tak lama lepas tu, barulah badan dia jadi normal balik. Tak lama lepas badan dia dah okey, dia nampak ada gerai orang jual lemang tengah hutan macam tu. Tak fikir panjang, dia pun berhentilah pergi minum dekat kedai yang jual lemang tu. Pakcik lemang tu tanya dia. Cik nak pergi mana malam-malam ni? Orang memang dah tak lalu dah jalan ni. Sebab selalu berlaku aksiden kat depan tu. Jatuh kau. Mayat pun tak jumpa. Pakcik tu sambung lagi. Mi ni bertuah sebab terselamat. Ramai yang terbabah ke gaung tu bila lalu jalan tu. Lepas minum, Mi gerak balik. Baru dia terfikir, gerai tadi tu wujud ke tak wujud? Siapa yang nak buat gerai tengah hutan? Dah lah tak ada rumah kawasan tu. Orang pun jarang lalu. Mi kata, memang taubat dah lah nak lalu jalan tu. Serik rasa. Misteri gerai tu pun sampai ke sudah Mi tak tahu sama ada ke tak ada sebenarnya. Kisah kali ni adalah pengalaman dari salah seorang rakan adik ipar aku. Kawan adik ipar aku ni nama dia Saiful. Dan cerita si Saiful ni bermula macam ni. Si Saiful ni dia adalah seorang pemandu lori. Dan lori yang jenis si Saiful bawa ni bukan yang jenis ada curtain sider loading tak loading apa. Dia bawa lori kontainer tong tu. So, pada hari kejadian tu, dia ditugaskan untuk menghantar muatan ke Melaka. So, si Saiful ni pun terus bergerak pada malam tu daripada tempat kerja dia pada pukul 10 malam. Bukan sebab apa, si Saiful ni dia tak mau terlambat lah untuk menghantar barang-barang tu. Sebab mengikut dia punya bos, barang tu urgent dan mesti sampai ke destinasi sebelum subuh. Jadi, Saiful ni pun bawa lah lori dia ni dengan cermat. Pada malam tu, si Saiful ni dia memandu seorang diri. Sebab kawan yang selalu duk ikut dia tu terpaksa ambil MC disebabkan demam. Dan nak tambah bala lagi, malam tu adalah malam Jumaat. Dia sebenarnya tak bala pun, dia sebenarnya tak tahulah. Sebelum tu, kawan si Saiful ni dia ada pesan. Pun, hang bawa lori elok-elok tau. Kalau ada siapa yang tak tahan nak tumpang, hang jangan berhenti tau. Especially dekat pagu. Jangan duk berhenti. Nah, hang jalan terus je. Tapi si Saiful ni jenis ketegang. Dia tak hiraukan pun apa yang kawan dia tu cakap. Sebab bagi si Saiful ni semua tu tahyul dan tak patut dipercayai. Belagak. Dia pun memandulah tanpa fikir apa-apa. Yang pasti dia cuma nak cepat sampai ke destinasi. Saiful hanya memasang radio di lori dia dengan suara yang perlahan untuk menahan matanya daripada mengantuk. Bekalan makanan dan minuman yang disediakan oleh isterinya masih tidak diusik. Dia menjeling jam di tangan. Baru ke 11.30 rupanya. Si Saiful pun meneruskan perjalanannya. Dan sesampai saja dia di pagu, dalam samak-samak kelam malam tu, Saiful terlihat kelibat 3 orang yang berada di betul-betul tengah jalan. Si Saiful memperlahankan kenderaan dia dan mengamati kelibat yang ada di depan dia tu. Kelibat tu adalah seorang wanita pertengahan umur, seorang budak perempuan berusia sekitar 13 tahun dan seorang budak lelaki yang mungkin berumur 5 tahun. Saiful terus teringat dengan pesanan kawan dia pagi tadi. So, si Saiful ni pun decide untuk teruskan saja pemanduan dia dan tidak menoleh ke arah mereka yang menahan lori dia tadi. Lepas je daripada tempat di mana lori dia ditahan, dia memandang ke arah side mirror. Orang-orang yang tahan dia tadi hilang. Tak ada dah kat situ. Memang terkejut dia bukan kepalang lah si Saiful ni. Dia terkejut lantas tak dapat mengawal pemanduan dia dan terus terbabah dan mengalami kemalangan kerana panik dan tidak dapat mengawal lori. Selepas sebulan kejadian tu, barulah si Saiful
menceritakan pengalaman ini pada adik ipar aku. Tapi selepas kejadian tu, dia tak berani dah nak lalu kawasan tu. Sebab bagi dia, apa yang orang cakap tu bukan mitos. Ia adalah kisah benar yang sering terjadi kepada pemandu lori.